مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تمهيد. هذه صفحات من سيرة الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أتحدث فيها إلى الشباب من أبنائنا، ونحن في مستهل نهضة جديدة لعلي أستطيع أن أساهم بها في تقييمهم وحسن توجيههم وفي بنائهم على أساس من الأخلاق والمثل الفاضلة التي وضعها الإسلام لأبنائه ورسمها الرسول نماذج حية للناس في أقواله وأفعاله. Malam hari ini kita baca pucuk surat. Pucuk surat yang tuan kita ni tulis pada gemuluh anak dia. Anak dia masih pada tulis pucuk surat. Buat dia nak turun masuk dalam kubur. Surat tu memanglah dia tidak kena kubur. Tapi dia sebut pada kita di sini untuk menerangkan bagaimana silsilah mulanya, maka kita dia dikarang. Dia ayat itu dia tulis surat ni tujuan nak ajar anak dia sesat bila anak besar, tapi kebetulan dia mati dulu. Apalah mati lah kata dia anak orang lain lama lagi. Mudah-mudahan kita dia ni dibaca oleh anak-anak orang lain, dan bila anak orang lain baca kita dia ni, diharapnya budak-budak tu akan jadi seorang anak dia jugalah, iaitu menjadi seorang manusia contoh yang boleh ditiru oleh orang lain yang tidak mengaji. So, yang kedua yang dia kata dah mati dulu, tak royak lah Tuhan, kata dia. Royak Tuhan ada tiga perkara. Yang pertama, minta tolong Tuhan panjang umur dia supaya dia boleh tulis apa habis. Yang kedua, royak Tuhan supaya titik peluh ayah menulis buku ini, supaya Allah Ta'ala terima dan dijadikan amalan soleh. Yang tiganya, supaya sebanyak mana sesuatu dia tulis kitab ini, tolong royak Tuhan supaya banyak mana dosa-dosa rakyat ada buat sama ini, kalau ada suruh maaf lah dengan titik peluh ni, dan tak dijadikan kitab dia ni sebagai kuasa yang boleh memberatkan syaitan amalan ayah. Kalau amalan ayah sama banyak orang jahat dengan udurat, mari kita sebuah tidak lah, jadi congek balik abang ayah. Itu dia, itu surat, pucuk surat yang dikirim oleh seorang ayah pada seorang anak dia dan meninggal dunia, dia dijadikan bacaan kita. Malam ni barulah mulai Kalau mulai dia masuk dalam kitab itu, tapi dia tak tamhid. Tamhid ni maknanya orang zaman hari tu panggil kapus hidup. Maknanya belum pada kecek, kita belum pada masuk tajuk tu, kita kecek buat dulu. Ataupun kita panggil dalam sepatah-patah. Tamhid, sepatah-patah. Hadis safahatun min siratul Rasul Karim. Ini semua ni beberapa muka daripada sirah Nabi SAW. Sirah. Satu perkataan sirah, satu lagi perkataan tarikh. Kalau kita nak mengaji ni bukan tarikh, sirah. Tarikh ni biasanya kita panggil sejarah. Iaitu, anak bila, mati bila, ayah dia nama apa, saya sayang dia, buat pinjam berapa ni, orang panggil tarikh. Dan tarikh ni tidak begitu penting sangat bagi kita. Kita mengaji tarikh Nabi tidak begitu penting bagi kita. Yang jadi penting bagi kita benar hak lebih pada tarikh tu lagi, iaitu orang panggil sirah. Sirah ni buat diri Nabi. Bukan sekat beranak bila mati bila dah. Bukan sekat pok dia siapa dia, mak dia siapa dia, tuk bedan dia siapa dia, perang dia bila dah. Bukan mencakupi semua. Dia beranak bila, dia duduk negeri lagu mana, siapa dia, kawan dia, siapa dia, lawan dia duduk hidup dia, bertahun-tahun tu buat berapa dia, belah mana kampung dia layan dia, belah mana dia tindak balas. Ini semua masuk di bawah sirah. Jadi gerak-geri dan tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aratu an atahaddatsa fiha ila syabab min abna'ina. Kata dia, saya bertujuan nak bercerita. Saya bertujuan nak bercerita kepada anak-anak kami yang masih muda. Pada pemuda-pemuda daripada anak buah kami. Wa nahnu fi mustahali lahbatin jadidah. Ketika mana kami ni duduk di ambang pintu pembangunan yang baru.
Kita ni mau tak mau pun kita kena mengaku bahawa kita duduk di zaman pembangunan. Dan pembangunan ni bukan benda lama bagi kita. Baru kita ni bertemu dengan pembangunan. Laksana kalau rumah dah, kita tak naik kabalah lagi. Baru duduk di muka tangga. Muka tangga pembangunan. La'alli astati'u an usahima biha fi taqwimihim wa husni ta'jihim. Mudah-mudahan kata dia, saya berkuasa untuk memberi satu saham untuk membetulkan mereka dan memolekkan panduan mereka. Dengan sebab pembangunan ni kita baru nak buat, maka nak buat lagu mana kata dia? Nak buat lagu mana? Kerajaan fikir lagu tu, rakyat fikir lagu ni, Tok Guru fikir cara dia, kampung fikir cara dia, masing-masing ada fikir pembangunan berlaku. Jadi dia mana? Jadi saya yang kata dia sebagai seorang penulis, saya ada cara saya. Jadi saya tulis kitab sebuah ni, mudah-mudahan kitab saya ni saya tulis pandangan-pandangan yang baik yang boleh menjadi saham dalam membetulkan kedudukan agama dan dalam membetulkan arwah akhlak anak-anak muda ataupun anak negeri saya. Wa fi bina'ihim ala asasin min al-akhlaq wal musil fadilah. Dan saya juga akan ada saham, ada bahagian dalam membangunkan anak buah saya di atas asas yang kukuh daripada akhlak yang baik dan contoh-contoh yang tinggi. Allati wada'aha al-Islam li abna'ih. Contoh dan akhlak yang baik ni bukan hak saya reka-reka saya dak. Hak Islam sendiri letak. Hak Islam sendiri waktu dari langit letak barang itu di muka dunia untuk dijadikan asas bagi anak buah Islam ni bergerak. Warasamaha Rasul namada jahiyah lin-nas fi aqwalihi wa af'alihi. Dan Nabi kita resam. Asal makna resam ni lukis. Sebagaimana kita lukis peta negeri, lukis buat rumah, lukis pokok kayu. Payah sudah. Payah lukis tu. Lukis tu ni bukan sembarangan. Bukan senang. Walau tengok cekok. Tapi kalau kita buat tu jadi. Jadi dia ni. Jadi sebagaimana lukis peta ni barang payah. Nak lukis, nak menyudah ke pelan rumah ni barang payah. Nak lukis satu-satu bentuk kursi meja ni barang payah. Begitulah kata dia payahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni ibarat tukang lukis. Manusia semua kalau nak perangai molek lagu ni benda yang dia pun lukis lah. Lukis. Bobos dan molek sudah dia lukis, maka dia pun mati. Belah mana lukiskan Nabi untuk buayak pada kita perangai molek? Dari segi akidah lagu mana perangai molek? Dari segi harta benda lagu mana nak sudah di perangai kita molek? Dari segi anak isteri lagu mana nak sudah di kita ni perangai molek? Dari segi kita dengan jiran lagu mana? Semua ni Nabi kita sebagai tukang lukis. Tukang lukis, pas dia tinggal kita supaya kita buat lah mengikut lukisan dia tu. Kata dia, warasamaha Rasul namada jahiyah. Dan Nabi kita lukis sebagai contoh-contoh hidup. Mana kalau kita tengok pelan tu, pelan ni bagai mampu. Tak gitu kan? Pelan rumah, pelan jalan raya, pelan jamak, pelan berapa ni bagai mampu. Tapi pelan hak Nabi kita tinggal, kita laksana bagai hidup-hidup. Bila tengok betul, nampak hidup-hidup kan jadi. Itu dia. Nabi kita tinggal pelan, dia sebagai hidup, pelan yang hidup untuk manusia bercakap dan untuk manusia berbuat. Fi aqwalih wa af'alih. Baik dari segi kita kata manusia, maka pelan hak moleknya lagu ni. Baik dari segi perbuatan dan tindak tanduk manusia, maka pelan hak Nabi tinggalnya belah ni. Inilah kita aku nak ayat betul kata dia nak ayat pelan-pelan. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal untuk kita baik dari segi benda hak bahasa kata, baik benda hak bahasa buat. So lagi dari segi akidah mana dia kata sebut. وقد حرصت جهدي على أن تكون هذه الصفحات صورا صادقة من حياة الرسول الكريم. Kata dia, aku sungguh-sungguh berusaha. وقد حرصت جهدي, dan sesungguhnya aku berusaha sungguh-sungguh على أن تكون هذه الصفحات صورا صادقة. Sungguh-sungguh berusaha supaya tiap-tiap pipi tulisanku ni merupakan gambar-gambar yang sebenar daripada hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak lukis gambar Nabi tak boleh. Apa yang aku boleh buat ialah lukis gerak-gerik Nabi. Gerak-gerik Nabi tu aku boleh lukis, dan lukisan yang aku tulis dalam kitab ni aku kira juga dia jadi saling tak tutup dengan apa hak Nabi kita laku dan apa hak Nabi kita buat dalam bentuk cerita. tamla'un nafsa bima fiha min sidqin wa wuduh wa tamla'ul qalba bima fiha min quwwatin wa hayat. Kata dia, lukisan yang aku buat atas kertas aku ni, mana tulisan dia tulis ni ibarat lukisan.
Sebagaimana lukisan tu kalau lukis rumah kat rumah hidup. Begitu juga tiap-tiap cakap yang aku tulis tak kereta aku ni ibarat lukisan. Ya bila mu baca maka jiwamu berasa kenyang. Berasa kenyang cerik. Bila baca kitab aku ni. Kenyang cerik bukan kenyang dengan makanan. Kenyang dengan kebenaran dan kenyang dengan kenyataan. Kita ni kenyang tu kenyang dengan nasi. Kenyang dengan nasi, kenyang dengan air. Hak tu perut. Tapi ada soal lagi hak lain pada perut iaitu jiwa. Jiwa manusia ni pun kalau jumpa buku yang sedap kenyang juga. Kita baca puas hati. Kita panggil puas hati. Kita panggil puas hati. Hak Allah sebut kenyang ni. Kenyang diisi dengan benda sebenar. Banyak mana benda aku tulis ni banyak benar. Dan sebanyak mana benda aku tulis ni banyak jelas. Jadi bila barang ni benar molek, jelas molek. Maka bila mu baca, mu berasa puas hati dan kenyang molek. Wa tamla'ul qalba bima fiha min quwwatin wa hayat. Itu dari segi jiwa. Dari segi jantung hati pula. Bila mu baca kata dia, mu berasa kekuatan. Baca-baca buku ni, kok letih-letih dalam buku ni pun jadi gambar. Kok lembek-lembek dalam buku ni pun jadi hayat, jadi hidup kali. Ada mayanya bila baca kitab aku ni, timbul gaya baru, tenaga baru bila baca kitab aku. Hayat akunya begitulah. Sebagaimana kita baca cerita-cerita pahlawan kat stok buku bahasa agama tak gitu. Walaupun orang lain berani nanti kita berlaku-berlaku dalam buku itu rasa berani nanti. Hasil daripada pembacaan yang kita baca. Wa an asuqal haqa'iq at-tarikhiyah fi uslubin qisasi sahli. Kata dia aku berjanji aku nak bawa hakikat sejarah. Aku berjanji nak bawa fakta-fakta sejarah dalam uslub cerita yang mudah. Sejarah buat payah-payah kata dia, aku nak bawa depan dalam bentuk cerita. Laksana mu baca buku ni, laksana mu baca buku cerita. Tidaklah baca buku-buku sejarah dak, bukan baca cerita. Pandailah aku buat kata nanti ingat sudah lah. Itu dia. Yulaimu mustawa syababi wa yastahwi qulubahum. Yulaimu mustawa syabab yang menasabah dengan taraf orang muda-muda. Orang muda-muda kalau boleh buku cerita tak sahulah. Kata dia aku nak buat sejarah Nabi adalah bentuk cerita yang menasabah dengan taraf pemikirmu sebagai orang muda. Wa yastahwi qulubahum. Dan menimbulkan rindu dalam pemikiran orang. Wa yaqifu bihim ala mawaqifil azamatil haqqah fi hayatih. Dan buku kita aku ni boleh membawa orang muda-muda ni berhenti sekejap. Tengok tepat-tepat yang dikira penting dan agung dalam masa hidup Nabi SAW. Dalam hidup Nabi 23 tahun tu adalah benda-benda yang kalau mu hidup sekali dengan Nabi zaman hari itu, mu akan berhenti sekejap tengok Allah Nabi. Dari segi ibadahnya, dari segi kuenya, dari segi ucapannya, dari segi tindak tanduknya. Ada tempat-tempat tertentu, ya kalau mu baca kitab aku ni, mu akan berhenti sekejap. Sama tempat tentu. Seperti pergi kedai kan. Pergi kedai masuk gudang, tubik gudang, masuk gudang, tubik gudang. Kadang-kadang gudang-gudang tu penuh barang dalam pak kelabung, barang yang disimpan. Tapi tidak menarik perhatian kita. Dia jual besi buruk, dia jual kaya, dia jual bagi kita tak apa-apa. Tapi bila berjumpa tempat-tempat kok yang seronoknya kita. Hai, nak comel-comel kau. Kita tak jadi nak pergi, takut. Kan. Orang boleh kain, jadi kan. Ataupun orang boleh gabung, budak-budak boleh motosikal kau. Mau mantap tinggi kau, Allah suaminya. Dia berhenti, tak lagi tak. Untuk musuh lidah, tu kedai mutu. Kata dia dalam sejarah Nabi itu ada benda-benda gitu. Dalam sejarah Nabi sepanjang hayat dia ada tempat-tempat tertentu yang mu terpaksa berhenti sejenak. Renung lama. Kenapa? Keagungan dan kehebatan apa yang tindakan Nabi waktu dia hidup itu. Sallallahu alaihi wasallam. Litakuna lahum qudwatan yaqtaduna biha fi hayatihim. Aku buat kata dia, hidup Nabi ini dia terpaksa memberhenti ini dengan tujuan supaya kehidupan Nabi ini sebagai contoh ikutan. Ya manusia semua seluruh dunia ni dapat ikut dalam sepanjang hayat kita. Hidup kita manusia ni hakikatnya meniru. Semestinya manusia ni makhluk meniru. Kita kecil tiru siapa? Tiru mak kita, tiru kawan kita, tiru kat abang kita. Kita nak kata air jangan kecil-kecil air. Mana boleh kata air kalau kita tidak tiru abang kita, tak tiru mak kita. Mak kata air, kita lama-lama air. Mak kata nasi, lama-lama kita politik nasi. Jadi perkataan kita, kita laku kita, kain pakar kita, rumah tangga kita, kira cara kita, semua ni hakikatnya meniru orang. Baik, dalam banyak-banyak orang yang kena tiru siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia benar. Biar mu tahu dalam ramai-ramai manusia di muka dunia ni Nabi orang yang mu kena tiru.
Tapi dengan sebab nak tiru dia belakang, nak tiru dia belakang-belakang tak gaya, maka sekurang-kurangnya mu kena tiru benda-benda yang dikira penting dalam sejarah Nabi. Takkanlah, tak boleh tiru belakang. Takkanlah mu nak tiru belakang, pakai makan dia, waktu dia, umur, perabang umur dia, tepuh kepala, mu tak boleh tiru waktu. Tak boleh dia, kerana dia pun tidak suruh mu tiru waktu. Tapi mu kena tiru benda-benda yang dikira penting dalam sejarah hidup Nabi SAW. Jadi aku berusaha bawa benda-benda begitu dalam buku aku ni untuk menarik perhatian supaya mu mau tak mau mu kena tiru. Fayashibbuna rijalan salihin. Bila budak muda-muda baca buku aku ni, fayashibbuna, budak tu membesar dan berkembang dengan keadaan besar-besar menjadi orang tua yang saleh. Budak muda-muda apa kalau kurang kali jak duduk mengenai sunnah ni tunah akhir saja tua-tua jadi batang kayu atau budak-budak ni budak jadi muda remaja ni akhirnya menjadi orang yang soleh, jadi rijal yang soleh, jadi orang yang benar-benar soleh. Tas'adul hayatu bihim wa yas'aduna biha. Dunia ni rasa bahagia dengan budak dan budak juga rasa bahagia dengan hidup macam ni. Dia lamun jadi orang soleh, dia dunia ni boleh ketemu dan mu boleh rasa bahagia hidup tadi ni macam ni. Kadang-kadang kita hidup tapi orang kampung serabut peluk dengan kita pun ada. Orang kampung serabut peluk dengan kita. Umur besar, kereta besar, gaji besar. Tapi orang kampung serabut peluk dengan kita. Kenapa? Kereta kebur, pasuk lebih dia serabut peluk. Rumah besar, gedung-gedung, buka radio, buka dia nak tidur pun tak boleh. Kita nak tunjuk kita ada radio besar, ada brand besar, ada bom, buka. Yang orang lain sakit, dah bodoh, kecil, dah tua berapa. Jadi manalah orang kampung bagi orang macam ni. Jadi dia kan? Jadi kata dia, tak. Aku nak suruh mu ni jadi orang soleh. Dia orang kampung berasa bahagia, mewujud kampung dia. Orang kampung kata kalau mujud lah, dia mau buat rumah kampung ni. Boleh tukang perangai molek, tukang tutur kata, budak-budak kampung boleh tiru, anak-anak kampung ni boleh tiru demo. Padi belah demo hak lebih demo jamu, kalau boleh tukang makan. Kereta demo begitu sekali-sekala kalau boleh tukang. Timah demo sekali-sekala kalau boleh jemur. Mujurnya demo buat rumah kampung ni. Aku nak suruh mu jadi orang lagu ni. Jadi orang yang orang kampung boleh berasa bahagia dengan wujudmu. Dan mu juga berasa mujur dengan hidup atas dunia yang begini keadaan. Orang tidak pucamu, orang tidak berkir denganmu, orang tidak wakai nak kamu. Jadi mu pun berasa bahagia hidup lagu ni. Biar orang kampung pun berasa bahagia dengan wujudmu di kampung dia. Ni yang jadi masalah saya. Kadang-kadang kita bahagia soal, orang kampung puas ni menengok muka kita. Kadang-kadangnya kita hidup tidak berasa bahagia, tapi orang kampung berasa wujudnya mak umur sini boleh cepat bayar, kata orang tua tadi kan, boleh cepat-cepat jemur berapa. Kana sa'adat biman kana qablahum min abna'il muslimin al-awwalin. Sebagaimana dunia ni berasa bahagia dengan tok nenek kita hak jami-jami hari itu. Sebagaimana dunia ni berasa bahagia dengan Nabi Muhammad hidup jami hari itu, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Khalid ibn al-Walid, Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Abi Waqqas. Ni orang-orang yang jami hari itu pernah hidup di muka dunia dan dunia ni berasa mujur dengan wujudnya orang macam ni, maka kalau boleh mu faham. Ya Allah, itu betul lah. Hak fikir, hak datang tu tak ada. Dia tak ada minat kepada anak kata. Tapi dia kena, tak ada. Bahkan, mail gharizi. Gharizi makna semua tadi. Sebab daripada tubik-tubik, tubik di atas dunia kan mengemuk tu tak? Hak datang ada perangai cara dia. Dia Tuhan buat dia azali. Hak tino ada perangai cara dia. Dia hak Tuhan buat dia azali. Hak tino, kalau kita masuk dapur, atas hadiah dia. Tapi kalau kita kata anak, bahasa tinggal ke? Nuah. Dia begitu. Bahasa sehingga ni kasih dia. So, dia kata menyaku lah boleh. Kasih hati nak menyaku, dia tak kasih. Itu perangai dia kecil. Jadi, dalam hati tu, budak muda-muda ni kata dia perangai semula dari lagi suka pada kisah, pada cerita. Yadfa'uhu ilal tihami kulli ma yuqaddamu ilayhi an tariqiha. Sebab budak muda-muda ni kerana dia suka cerita, maka membawa dia ni pelan sebanyak mana buku cerita yang diberi kepada dia. Sebanyak mana buku cerita yang awak beri ke dia pelan. Maknanya orang bersama sangat buku cerita, orang tidak pelan, orang baca. Tak boleh kan? Tapi budak muda-muda kalau boleh pelan, dia pelan. Waktu terdok dia, bapa dia, cerita kartun, perang, cerita wali, cerita gapung, cerita kartun, buku cerita, walau berbalang-balang mereka, walau kartun, dia terdalam, macam-macam lilo, letak banyong, kelu, macam-macam personal, beli, mana-mana gula, dikaji. Padahal,
Ada buku cerita kan. Gila-gila. Gila-gila. Nama tu gila. Tapi dia beli budak-budak. Dia tengok pergi 10 sen, 20 sen, 10 sen. Kenapa? Dalam cerita. Cerita apa kita gila-gila tak? Jadi kena sebab gila ni telak. Bagi dia. Orang nak baca tak telak. Tak orang nego. Dia kira lagi. Ya, kau mana tak telak? Itu dia buat. Allah Akbar. Yarfa'ahu ila iltihami kulli ma yuqaddama ilaihi an tariqiha, membawa yang memaksa yang muda-muda ni pelan banyak mana buku yang dibawa depan dia melalui cerita. وقد رأيت الذين لا يعلمون يستغلون في الشباب هذا الميلة. Jadi aku tengok orang yang tak erti. Aku tengok orang yang tidak erti, dia rebut peluang dalam orang muda ni akan kesukaan ini. Maka kata dia, ramai manusia di muka dunia ni yang bakal tak erti. Kata dia. Apa erti tak erti? Dia tahu orang muda-muda suka ke cerita, maka dia buat ke cerita. Tak kira cerita berapa pun, dia kira budak-budak beli. Ni kata ni bakal tak erti ke dia. Maka tak erti. Dia tahu dah budak muda-muda ni suka baca cerita, maka dia pun buat cerita. Tak kira balik, tak kira hidup. Ini menjahanamkan pemikiran budak-budak. Apa arti? Apa arti dia tak arti? Ayuqaddimuna lahu ma yasha'una min lahwil hadis an tariqil qissah. Maka dia pun kemuka, dedak, tanah, jual. Ayuqaddimuna, maka mereka itu beri, jual, tulis. Sekarang arti mereka itu daripada lahwil hadis, daripada cerita-cerita kayu. Ada orang yang bahasa tak erti di muka dunia ni, dia tulis cerita-cerita kayu yang membunuh kata budak fi alwan jadibatin wa suwarin khadi'ah, dalam bentuk warna yang naik dan dalam bentuk gambar-gambar yang benar-benar Allah panggil khadi'ah. Sebab khadi'ah ni nipu. Gambar-gambar nipu, gambar dia orang tengok comel-comel, buat pandang yang comel-comel. Ya, gambar lukis bagi saja. Tapi bagi budak dia tengok rupa comel, berapa comel, dia beli. Akhir sekalinya dia baca barang-barang hok bunuh ke akal dia. Macam cerita yang kepala 2, kepala 3, perut besar, kepala lucu kecil. Macam apa sih? Jadi budak dia tengok barang pelik, seperti di kan, pagi-pagi TV dia buat bawa cerita. Cerita orang boleh terbang. Cerita orang apa lagi, semut boleh kecil. Tengok budak-budak poster mata-mata. Ni kadang-kadang buat janek budak. Buat janek budak, buat janek kat orang tua. Sekiranya orang yang buat gambar kartun tu mempunyai niat udah. Manakala dia buat gambar kartun, cerita kartun yang tujuan nak didik budak supaya berapa. Itulah yang cerita. Tapi setengah-setengah orang buat gambar kartun tu, tujuan semata-mata nak cari titis lah. Nak jadi lagu mana kalau budak ni dengar cerita dia ke halaf mana, budak ni faham ke tak faham ke. Aku sekali pernah mata-mata tanya, gapo tahu dia tahu ni penjahat. So, dia konsep, dia tahu dia tak penjahat. Gapo halaf mana penjahat, dia tahu tu. Jadi setengah-setengah orang yang buat gambar kartun sama ada dalam TV baik, sama ada majalah baik, tidak mempunyai tujuan. Posai pada tujuan cari duit je. Ini kata dia ni karu. Orang-orang yang buat kerana pemikiran budak. Wastaghallu muyul asy-syababi aswa istiqlal, dan orang menyebut peluang keinginan orang muda-muda dunia peluang jahat. Mana orang menyebut peluang dalam bentuk yang tidak baik. Semata-mata nak cari duit dah. Belah mana pemikiran dari zaman boleh jugalah. Tabassu lahu fi hadhihi al-alwan ma sya'u wa sya'at lahum awraduhum min sumum. Oleh kerana orang menyebut peluang tak boleh, maka dia sumak masuk. Dia sumak masuk dalam cerita-cerita ini apa saja yang mereka suka dan apa saja yang mereka setuju. Walaupun dalam berita racun. Mana racun ni bahasa racun. Makanan lah. Tapi racun ni bukan saja makanan. Pemikiran pun dia berbuat racun juga menyebabkan pemikiran orang tahu. Supaya kita membesar-besarkan cerita hantu. Buat gambar hantu, buat karikatur hantu, apa. Kita besarkan dia sebagai pahlawan. Tapi sebagaimana kata pensyarah kita itu, data dia hantu. Pertama hantu dia sendiri barang ada, kata ada dah tahu. Dia jadi barang ni barang rekod, barang dongeng. Dia kata setengahnya hantu ni, asal dia hantu. Orang Cina, mari daripada benua Cina, mari di sini, duduk di Melaka, mari tu Hang Luing ke dapat jadi bini bagi Sultan Melaka tu. Hang Lipu tu hak Cina. Mari daripada Cina, bininya Sultan Melaka. Hak bini dia ni Hang Tuah. Jadi Hang Tuah jadi hantu. Dia jadi hantu.
Jadi rekod lagi, dia ni hanya semata-mata setia pada raja. Kerana anak Cina, raja kata Cina tu kira mari orang yang dikira orang benar-benar setia dengan hal lupa ni. Jadi setia, akhir sekalinya setia untuk raja. Raja selalu bapa tu bunuh, adik-beradik tu bunuh dia lah. Asal raja puji dia. Jadi cita-cita begini boleh memesong pemikiran kita daripada setia pada Allah kepada setia pada manusia biasa. Jadi ini bukan satu pahlawan, dia satu. Bukan pahlawan namanya. Bukan pahlawan yang dibentuk oleh Islam. Itu dibentuk oleh Melayu, bukan dibentuk oleh Islam. Kena faham pada kena. Jadi benar-benar itu kalau tak kena gaya, merupakan racun yang kita sulit masuk dalam cerita-cerita yang sangat-sangat disukai oleh orang kita. Dan Israel ni, orang panggil Qisasul Israelian. Dalam kitab-kitab tafsir banyak cerita. Kerana Quran sendiri ni mengandungi cerita. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulqarnain, cerita Wadrillahum masalah rujun, ja'alna li ahadihim, ada banyak cerita-cerita. Jadi dalam Quran ni cerita banyak. Tapi tu tidak jawab secara detail, secara sedar. Mari ahli tafsir dia lah. Mula dia Ashabul Kahfi namanya begini. Nama begini setengah-setengah tu dia mau bela kan nama tu tulis. Nama Ashabul Kahfi di atas dunia lu. Nak baca ke tak boleh? Maklikuh, taklikuh, berapa nama, macam-macam tu nama. Tulis atas tak ada ini itu. Pada orang pula khususnya kalau orang ada begini tak mari syaitan tak mari dekat sini. Kata dia benda kau dia nak masuk sana ni kan. Satu dia. Benda tak ada dia jatuh kata tak ada tahu maknanya bayang. Kalau tahu kita mana ke ini, tak tahu kita jejak ke ini. Allah Ta'ala itu yang Tuhan tak layak ni, kalau layak tu tak ada tanya apa. Tak layak tu tak ada kurang apa, layak tak ada kelebihan apa, maka dia tak layak. Bila bayar hati yang tidak layak, apa nama tinggal, kita buat sabit dah, mata-mata habis tak ada selesai. Dalam Quran, dalam tafsir banyak benar, kisah Israelian. Saudara baca sebuah tafsir namanya, tafsir jaga dari tafsir masyhur yang bawa cerita Israelian ni, Tafsir Khazin ni sebuah cerita berapa ada belakang situ. Tapi dia layak, kedua orang dia layak. Ini kisah Israelian. Kisah Israelian mana? Kisah Yahudi. Sebenarnya Yahudi buat kisah dengan tujuan. Ada tujuan tertentu yang dia buat dengan tujuan nak memusnahkan iman kita, akidah kita. Ya kadang-kadang kita tidak sedar. Kerana Yahudi ni memanglah orang musuh tak boleh kita dayan ni Islam. Dia kira juga usaha juga masuk kunang jana kita. Termasuklah kita lah, agama lain, politik lain, semua balik ke satu belakang lah. Boleh kita lebah-lebah ni sama tak lebah. Ya kita kena tipu Yahudi. حتى استطاعوا أن يحلوا في الشباب عناصر القوة وأن يصرفوه عن الجد إلى اللهو. Hingga kata tak panah kuat masa tak uti kata dia masuk racun di dalam pemikiran budak-budak hingga sampai dia berkuasa untuk meleburkan dalam golongan muda unsur-unsur kekuatan yang menyebabkan dia itu terpesong daripada kesungguhan pada mainan wa anil qira'atil nafi'atil al-murdiyah ila al-qira'atil hasyah al-'abirah, dan daripada bacaan yang menepaq yang benar-benar memberi makanan kepada dia kepada bacaan bayang-bayang sambil lalu. Maknanya punya racun, punya bahayanya racun orang ni berbuhlah buku cerita hingga kata budak muda-muda kita suka baca punya batu hingga kata tak jadi kerja buat cekal balik baca buku cerita. So ini satu racun juga. Yang keduanya sepatut dan kita baca buku-buku yang mempunyai ilmu pengetahuan dan terpaksa baca buku-buku cerita yang tak ada kena sabuk habis-sel semua ni buku cerita kayu, buku cerita rekod belaka. Sepatutnya umur kita orang Islam ni tak perlu kita habis menghabiskan umur kita baca buku-buku cerita yang benar-benar memberi faedah, kalaupun tidak membaca buku-buku yang benar-benar memberi ilmu pengetahuan kepada kita, ibarat makanan bagi rohani kita. Bacaan tujuan tu limujarradi tasliyati wa su'il farad. Baca semata-mata untuk nak cari hiburan dan semata-mata nak binasa gitu ya kata dia. Ini satu racun yang besar yang terlibat orang muda-muda kita di seluruh dunia Islam lagi. Wan dafa'a syabab wara'ahum fi ghairi wa'yi. Dan orang muda-muda tertulu
Apa yang kami terpengaruh dengan baca buku-buku cerita kau ni, dengan tidak disedar pun, ghaira mudrikin ma hunalika min khatarin alai, dengan tidak sedar sebenarnya di sana memang ada bahaya pada dia, wa ala mustaqbalihi, dan untuk masa depan dia. Budak muda-muda bila baca buku-buku begini, dia tidak sedar masa depan dia pun jangan ability, kerana umur dia habis membaca buku-buku cerita mereka. Walis-syababi fi dhalika uzruh. Sebenarnya kata dia, bagi orang muda-muda memanglah boleh kita maaf. Orang muda-muda dia nak isi apa? Dia isi apa hak sana depan. Mata orang pandangan sana cerita tulis apa dia beli. Fa inna tujjaral lahri qad harasu ala an yuqaddimuhu ilayhi fi abhadi suwarih wa akhda'i mazahirih. Kerana golongan peniaga, golongan kapitalis, golongan cari duit dengan cepat ini memanglah berusaha sungguh-sungguh untuk menimbulkan rasa gembira, supaya sekiranya dia tu boleh mengemuka, boleh jual, boleh bedah buku-buku cerita dalam bentuk yang comel, kulit berkelak, lukisan cantik, tulisan bagus. Kalau boleh buat dia enggak, orang niaga tu hatilah untuk nak tarik budak muda-muda ni beli barang tu. Hatta balaghu min zalika ma aradu, sila kata orang ni siapa sebagaimana hak dia nak. Dia nak suruh orang beli sungguh. Nak suruh orang punah sungguh. Faqad ra'ayna syababa yaltahimul tihaman kullama tuqaddimuhu lahu tilka thaqafah raqifah. Karena kita memang telah tengok dah sekarang ni orang muda-muda kita pula habis sebanyak mana yang dikemuka oleh pokok peniaga tadi, walaupun barang ni barang murah. Mana kebudayaan murah. Kalau kita bayar ni kebudayaan kuning ke apa? Kebudayaan kuning, kebudayaan merah. Yang ketiga kebudayaan fasik lah. Kebudayaan fasik, bukan kuning-kuning atau tak fasik, kebudayaan jahat semua sekali ni. Kalau orang Yahudi nak suruh kita terlibat dengan kebudayaan jahat, budaya fasik ni, memang percaya. Kenapa? Budak-budak kita telah baca buku cerita karut-karut ni sepenuhnya yang menyebabkan punah jana masa depan dia. Dia pelanggar dia pun sudah jadi orang karut marut apa semua sekali. وَيَنْدَفِعُ دِفَاعًا إِلَى تَقْلِيدِ هَذِهِ الْمُصُولِ الْحَادِثَةِ. Dan budak-budak lain kata dia seakan-akan ada benda balik umur tolak ni. Tolak dia tu pergi dengan begitu dia untuk meniru contoh-contoh yang menjunan tu. Cara rambut dia lagu-lagu mana ada? Rambut dia, baju dia, seluar dia, kasut dia. Kita tengok ni banyak ke orang muda-muda kita lah ni. Benda tak fikir bayar lagu ni jadi pakaian. Jadi pakaian dari Allah. Baju tahu tak tengok orang kita mesti bayar bulat dan kaki dia pakai balik Allah tulis tablat dalam macam-macam, jadi tubuh dia jadi bayar Allah, bayar tubuh dia jadi seperti tanda macam-macam rambut dia duit landok macam-macam, bagi dia lah suka nak beli duduk cadang tiga dengan duit landok dia Allah kalau tak tengok belakang. Ini tanda budak-budak kita punuh kenapa? Kerana dibaca, ditengok barang-barang ya orang jahat, orang bahasa Korea hajar kata dia, kira nak cari fikir mudah ni menggunakan barang itu dalam majalah dia, dalam apa dia. Akhirnya kita jadi siapa saja orang. Ghaira madalun bima wara'a zalika min aqibah, dengan tidak peduli pun apa nak jadinya. Wa ma zala haula'i yaftinuna asy-syabab bi alwanin min al-fitnah. Dan tuan-tuan ni, peniaga-peniaga penjual-penjual yang cari duit mudah ni masih lagi terus-menerus buat kena pada orang muda-muda kita dengan bermacam-macam cara. Wa yaqda'unahu bi anwa'in min al-khiba', dan orang ni tipu anak muda-muda kita dengan bermacam-macam hatta fatanuhu an dinihi wa khuluqihi, hingga sampai orang ni mencabar anak muda kita dari segi perangannya, dari segi agama. Mana mula-mula tu dia pakai pakaian dulu. Lama-lama tak dadah, lama-lama rokok, lama-lama arak, lama-lama merokok minum semua sekali. Akhir-akhir tak tahu agama kata dia. Ini matlamat orang ni merosakkan anak buah kita. Wa anta qali di aba'i wa ajdadi, dan orang ni akan cabut buas dalam adat besar tok nenek dan tok nenek kita. Adat besar tok nenek kita tinggal ada adat tertentu yang dikebudayaan bangsa yang melek-melek kata dia, itulah dan hati kita dia. Wa hatta salafuhu min qawmiyati wa bi'ati. Dia kadang-kadang orang ni kadang-kadang cabut buang. Tak sayang pada tanah air, tak sayang pada kaum bangsa pun ada kata dia. Tak cara untuk nenek dah. Wa tarakuhu nasikhan musyawwaha. Akhir sekalinya budak-budak kita ni nak sebut Melayu pun nak pakai orang putih, nak sebut orang putih pun kecil Melayu, tak tahu berapa jadi budak kita. Nasikh maknanya masakha, makna kita ubah rupa. Kita ambil ayat. Kita ambil orang yang mau jadi topeng kan. Orang yang balik-balik bila orang mula membalik tak kena ada. Kalau pakai topeng dia panggil masih.
Jadi budak-budak kita ni ibarat ada kata yang berlaku. Nak kata Melayu tidak. Melayu nak kata Islam atau tidak. Islam nak kata Cina atau tidak. Cina berapa tahulah. Dia sampai berlaku kata dia. Itu dia. Masyaallah dia tetap kasar. La ya syarqi wala gharbi. Timur pun tak, barat pun tak, wala gua muslim, wala gua muslim. Islam pun tak, tidak Islam pun tak. Barat pun tak, timur pun tak. Berapa nak tahu lah kata dia. Kita kata diri ni anak muda-muda kita. Wa inna fi tarikhina al-islam. Inilah apa ni sepatah kata daripada dia, walaupun banyak lagi kan sepatah. Dia kata sepatah lagi banyak kata. Tentu kata dia sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.